dialah satu faktor yang boleh menyebabkan keguguran rambut. So generally badan jadi kurang sihat. Bersua kembali di Koresponden Bernama. Saudara, rambut adalah mahkota setiap insan. Fungsi rambut di kepala adalah untuk melindungi kulit kepala dari pancaran matahari dan udara dingin. Dan penting untuk kita menjaga rambut agar ia tidak rosak dan keguguran. Jika kita tak mengamalkan pemakanan yang sihat dan penjagaan rambut yang rapi, apa kata kita membuat rawatan rambut di klinik pakar yang bertauliah? So kali ini kita bawakan pakar-pakar dari klinik rawatan perubatan yang tidak asing lagi, iaitu klinik Dr. Koh, dan tentunya bersama saya di talian Skype ketika ini kita bersama Datuk Dr. Koh Chung Beng, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perubatan Pakar Kulit Koh dan Dr. Pakar Kulit. Hai, good morning Datuk. Hi, good morning. Apa khabar? Apa baik? Thank you. Okey, Datuk, ramai yang mengalami masalah keguguran rambut dan menyebabkan kita ni kadang-kadang hilang keyakinan. Jadi pandangan Datuk sini, mengapa pentingnya kita ni menjaga kesihatan rambut kita? Ya, rambut macam kulit kita pun merupakan salah satu bahagian badan yang menggambarkan kita. Dia project image kita, sama ada kita adalah sehat ke atau tak sehat. Ramai masalah dengan rambut boleh menyebabkan seorang mengalami depression, kemurungan dan hilang keyakinan sendiri, loss of self-confidence. Sebagai doktor, saya pun pernah merawat pesakit yang tak berani keluar rumah dan tak bersosial lagi dengan lain orang kerana keguguran rambut. So, oleh sebab itu, memanglah penting kita jagakan kesihatan rambut kita. Datuk, mungkin Datuk boleh kongsikan antara jenis-jenis masalah keguguran rambut yang biasanya Datuk rawat? Yang paling common ialah androgenetic alopecia. Itu sejenis keguguran rambut most commonly di lelaki sebab hormon testosteron. Ya. Yang lain jenis keguguran rambut yang common macam alopecia areata, iaitu keguguran rambut yang bertumpuk-tumpuk, itu patchy hair loss, itu pun quite common. Setiap 1,000 orang ada 2% ada alopecia areata, so it's quite common. Okey, mungkin Datuk boleh kongsikan tentang bilakah masalah keguguran rambut ni menjadi abnormal ataupun luar biasa. Jadi apakah tanda-tanda awal yang perlu penonton kita perlu tahu dan berwaspada jika berlaku perkara itu? Biasanya kalau setiap hari ada keguguran rambut melebihi 100 helai rambut, ini memang tak sihat lah. Ini memang luar biasa. Ya. Yang lagi satu senario, kalau seseorang notice rambut dia semakin thinner, growing thinner, makin nipis, despite being young, umur masih muda pun rambut jadi makin nipis, ini pun mesti jumpa doktor lah untuk rawatan. Okey, Datuk, sejak mulanya pandemik COVID-19 ni dan mulanya PKP, MCO, ramai rakan-rakan kita yang rakan-rakan saya juga ada berkongsi bahawa mereka mengalami masalah keguguran rambut yang sangat serius. Jadi pandangan Datuk sendiri, adakah keguguran rambut ni ada kaitannya dengan pandemik ni? Mungkin disebabkan stres ke bagaimana, Datuk? Memang ada. Sebab stres pun ialah satu faktor yang boleh menyebabkan keguguran rambut. So during pandemic, ada orang hilang kerja, tak ada income, tak boleh keluar, tak boleh cuti, macam-macam yang stres. Dia akan cause changes di hormon-hormon di dalam badan kita. Macam stres hormon pun tinggi. So generally badan jadi kurang sihat.
So bila badan jadi kurang sihat, rambut pun boleh gugur. Ya, memang betul. Ya. Ya. Okey, Datuk, ramai di antara rakyat Malaysia sendiri dan mereka yang bertudung, berhijab mengalami masalah keguguran rambut. Mungkin apa nasihat Datuk kepada mereka ini? Bila pakai tudung atau hijab memang panas, terutamanya di cuaca di Malaysia. So boleh perlu banyak berminyak banyak. Ini mungkin kurang sihat sikit. Bila perlu banyak panas, kuman-kuman dan fungus, kulat pun boleh hidup lebih. Dia akan multiply lebih. So kulit kena infection, inflammation, bernanah, macam-macam dia senario boleh happen. So rambut pun boleh gugur juga. So nasihat saya ialah lebih baik basuh tudung atau hijab setiap hari, tukar. So to keep it clean so that itu kuman-kuman dan kulat semua boleh dikurangkan. Kalau tak, inflammation, kelomomo, infection semua boleh terjadi. Ya. Baik. Yang penting kalau ada masalah yang serius, especially tentang masalah keguguran rambut ni, kita rujuk pada yang pakar lah, senang cerita kan, Datuk? Baik, kalau nak dapatkan maklumat lanjut mungkin boleh dapatkan di melalui Instagram maupun Facebook ataupun media sosial Dr. Khoo sendiri. Terima kasih banyak Datuk. Thank you. Okey, kita jumpa di lain masa ya. Dia Datuk Dr. Khoo Chung Beng, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perubatan Pakar Kulit Khoo dan Dr. Pakar Kulit. Baiklah, selepas ini kita akan bersama pula dengan Dr. Chu Koi Yen yang merupakan Doktor Estetik Perubatan Bertauliah Klinik Dr. Khoo. Jadi jangan ke mana-mana, kembali di Koresponden Bernama. Ya, kali ini kita berkesempatan bersama Dr. Chu Koi Yen, Doktor Estetik Perubatan Bertauliah Klinik Dr. Khoo, dan dah pun berada di talian Skype ketika ini yang mana kita akan membincangkan seberingkas kekalkan keyakinan diri dengan rambut yang sihat bersama Dr. Khoo. Hai. Hai. Good morning, Doktor. Selamat pagi. Good morning. Selamat pagi. How are you? I'm fine, thank you. Okey, doktor, saya pasti klinik Dr. Khoo juga menyediakan rawatan khusus untuk sesiapa yang mengalami masalah keguguran rambut. Jadi, mungkin boleh Dr. Chu ceritakan antara rawatan yang disediakan oleh klinik Dr. Khoo sendiri. Terdapat banyak rawatan yang disediakan di klinik Dr. Khoo. Selepas kita mengenal pasti punca masalah keguguran rambut atau jenis alopecia yang dihadapi oleh pesakit, doktor akan memberi rawatan yang berpatutan. So, kita ada ubat makan seperti finasteride, minoxidil, thyroxine untuk masalah thyroid dan vitamin zat besi untuk masalah anemia. Selain itu, klinik Dr. Khoo juga menawarkan rawatan topikal seperti ubat sapu kortikosteroid dan ubat sembur minoxidil. Kita juga menawarkan rawatan suntikan ke kulit kepala dengan triamcinolone dan peptide. Kami juga menawarkan rawatan low level diode laser di mana pesakit perlu memakai laser berbentuk topi keledar selama 20 minit 2 kali seminggu. Okey, baik doktor. Jika ada para penonton kita yang mungkin teringin nak dapatkan rawatan dari Dr. Khoo sendiri, mungkin boleh Dr. Chu beri penerangan mengenai kata proses rawatan yang akan dijalankan di sana nanti. Baik, kepada penonton yang mengalami masalah keguguran rambut, bolehlah menghubungi cawangan terdekat untuk membuat temu janji berjumpa doktor. Masa berjumpa doktor, kami akan mengambil detail history. Ini termasuk sejarah keluarga, diet harian, kaedah penjagaan rambut dan peristiwa yang berlaku 3 hingga 6 bulan sebelumnya seperti bersalin ataupun jatuh sakit. Doktor juga akan menjalankan pemeriksaan menyeluruh yang fizikal punya, khususnya kepada rambut, kulit kepala, kuku dan kulit badan. Kemudiannya kita akan menyarankan pesakit untuk menjalani ujian darah untuk mengenal pasti punca alopecia seperti anemia, penyakit thyroid ataupun autoimmune diseases.
Selepas kita mengenal pasti jenis alopecia, kita akan mengesyorkan rawatan yang bersesuaian. Ini termasuk lifestyle modification seperti pemakanan yang seimbang, kurangkan stres, mengelakkan rawatan rambut menggunakan bahan kimia yang terlalu kuat atau alatan yang bersuhu tinggi dan elakkan ikatan rambut yang terlalu kuat. Ada satu rawatan yang diberi nama transplantasi rambut. Jadi mungkin Dr. Chu boleh bagi sedikit penerangan mengenai rawatan ini. Adakah ia menyakitkan bila kita dapatkan rawatan ini? Rawatan transplantasi rambut tidak menyakitkan kerana kulit kepala akan dibius dengan lokal anestetik sebelum rawatan dimulakan. Ada dua jenis rawatan transplantasi rambut. Pertama ialah strip harvesting, di mana sekeping kulit rambut yang kecil akan diambil dari belakang kepala dan bahagian itu dijahit semula, meninggalkan parut lurus di bahagian belakang kepala. Setiap folikel rambut kemudiannya dipisahkan dengan teliti dan ditanam di tempat keguguran rambut. Kedua adalah kaedah yang lebih digemari, namanya follicular unit extraction. Doktor akan menggunakan alat khas berbentuk seperti sebatang pena untuk mengeluarkan setiap folikel rambut dan kemudiannya ditanam di tempat keguguran rambut. Kaedah ini tidak memerlukan jahitan dan tidak meninggalkan parut yang jelas. Baik doktor, apabila kita mengalami keguguran rambut, pastinya perkara pertama yang sering kita lakukan adalah dengan tukar shampoo kita ataupun gunakan tonik rambut. Jadi pada pandangan doktor sendiri, wajar ke tindakan kita itu atau patutkah kita dapatkan khidmat nasihat daripada doktor yang bertauliah lebih dahulu? Ada banyak penyakit kulit kepala yang boleh menyebabkan keguguran rambut. Pertukaran produk rambut tanpa nasihat doktor yang bertauliah kadang-kala akan menyebabkan penyakit kulit menjadi lebih sensitif dan meradang. Ini boleh menjadikan keguguran rambut menjadi lebih serius. Penukaran produk rambut juga kerap kali menyebabkan pesakit lambat ke klinik untuk mendapatkan rawatan. Ini boleh menyebabkan proses rawatan menjadi lebih lama dan memakan kos yang lebih tinggi. Rawatan kalau pada peringkat awal dengan produk yang tepat akan menampakkan keputusan positif yang lebih ketara dan memuaskan. Baik, mungkin Dr. Ku boleh bagi sedikit penerangan berkaitan dengan sekarang ni tengah pandemik COVID-19. Jadi bagaimana kalau ada di antara kita yang mungkin nak dapatkan rawatan, adakah perlu buat appointment dahulu ke bagaimana? Ataupun memang klinik sekarang beroperasi ataupun ada masa-masa tertentu? Kami sekarang mengesyorkan pesakit membuat temujanji terlebih dahulu dengan cawangan yang berdekatan. Perlu membuat temujanji, kita akan merawat penyakit kulit pada masa sekarang. Okey, dan dapatkan informasi mungkin di media sosial, Instagram maupun Facebook Dr. Ku sendiri. Baik, ini saja kesempatan yang kita ada. Terima kasih banyak Dr. Chu. Kita jumpa di lain masa. Dr. Chu Koi Yen, Doktor Estetik Perubatan Bertauliah Klinik Dr. Ku. Sampai di sini sahaja pertemuan kita. Jadi kepada sesiapa yang mungkin mengalami masalah rambut, boleh terus ke klinik Dr. Ku berhampiran anda untuk dapatkan hikmat nasihat serta rawatan yang bersesuaian. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita dan saudara, kita jumpa di lain masa. Baiklah, masih lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Ingat, kalau keluar rumah pastikan anda mengenakan pelitup muka dan jaga jarak antara kita. Baiklah, sampai di sini saja. Kita lindungi diri, kita lindungi semua. Assalamualaikum, jumpa lagi.